Tetapi kita kena ingat tanpa sokongan daripada Pakatan Harapan, MA63 ini tidak boleh diluluskan. Assalamualaikum, bersama saya Mahmud Epa dalam podcast Lawyer Sarawak. Bersama kita hari itu tetamu jemputan yang istimewa, YB Nik Nazmi. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih Saudara Mahmud. Saudara Mahmud itu adalah penerbit Lawyer Sarawak kita. Jadi terima kasih kerana dapat bersama dengan YB Nik Nazmi. Sebelum tu YB kita telah berkunjung di bilik gerakan di Asajaya. YB Nik Nazmi adalah Ketua Setiausaha Pengelola Pusat dan merupakan Ahli Parlimen Setiawangsa. Jadi selamat datang kepada YB kita. Terima kasih. Okey, YB berapa hari tu YB? Saya tiba semalam dan petang ni ke Miri dan esok dari Miri pulang ke Kuala Lumpur di sebelah malam. Okey, YB boleh cakap Sarawak ah? Tak berapa boleh. Kalau apa tu, belon saya tahu, manok. Nama berita. Kurang-kurang pun sebut belon pun dah kira okey lah YB. Dah boleh cari satu Sarawak YB. Itu cari itu kurang-kurangnya Saudara Mahmud. Maksud mungkin kita rasa cari lagi satu kemenangan untuk PRN 12 ni. InsyaAllah. Okey, betul kan YB? Betul-betul. Okey. Okey, YB, sepanjang YB di Sarawak ni kan dah berkunjung dari dah menjelajah dari Siburan semalam YB. Dan hari ini jelajah diteruskan di Asajaya dan esok berlangsung di Sibuti ya YB. Miri. Yes, iya sebenarnya. Okey. Apa pandangan YB, komen YB tentang persiapan jentera di peringkat Sarawak YB? Ya, saya fikir kita banyak cuba tengok apa perbezaan dan juga persamaan dengan PRN Melaka, dan di mana ada persamaan seperti misalnya SOP yang baru. Kita kena belajar untuk bekerja dengan lebih efektif dengan SOP yang ada, walaupun pada masa sama kita tidak bersetuju. Kita merasakan SOP itu boleh dibuat dengan lebih longgar, macam mana untuk membeli belah, makan, sukan, semua kita dibenarkan buat banyak perkara, tetapi dalam pilihan raya adalah sangat restriktif. Apa-apa pun itu ialah hakikat yang ada, dan kita kena cari jalan dalam keadaan yang terhad ini untuk berkempen. Pada masa yang sama saya lihat persiapan oleh pihak JPRP, pihak Majlis Pimpinan Negeri dan sebagainya adalah sangat baik, kerana kita sudah menjangkakan ataupun merasakan pilihan raya akan berlangsung sepatutnya sekian lama. Jadi dalam keadaan itu persiapan sudah dimulakan. Cuma mungkin ada waktu PKP dan sebagainya ada kesan kepada jentera kita. Tetapi itu bukanlah alasan. Bagi saya kita kena sekarang masuk ke medan pilihan raya itu dengan satu keyakinan, satu fokus. Kita nak bangkit daripada kekecewaan dalam PRN Melaka dengan satu keputusan yang baik dalam PRN Sarawak kelak. Okey YB, saya nak tanya YB itulah, kurang-kurang YB si faham kelak nanya baru. Saya tu kelakar Sarawak. Jadi rasa-rasa YB, apakah pihak pusat ada bercadang untuk bawa dari anggota ataupun mana-mana ahli kita PKR untuk berkampung di Sarawak ini? Adakah cadangan itu memang sudah ada? Seperti biasa memang ada. Kita memang ada buat sangat dalam setiap PRN. Macam saya contohnya, PRN pertama saya sertai 2011 dan juga kemudian 2016 ya. Dan dalam kedua-dua PRN itu saya ditugaskan untuk jaga di Nangka, di Sibu.
dan kali ini saya ditugaskan di Balingan di Mukah. Jadi kita akan teruskan membawa anggota-anggota untuk bantu. Kita ada ahli-ahli parlimen dari seluruh negara yang akan bantu. Tetapi jentera itu mestilah dipimpin oleh warga tempatan, warga Sarawak yang lebih faham tentang isu-isu. Jadi sebab kalau semua diimport sahaja pun kami tidak mampu untuk memahami isu-isu Sarawak. Kalau orang-orang cakap Sarawak misalnya, saya mungkin dah banyak kali datang. Kalau orang lain datang sini, orang cakap pasal belon, nanti dia cari belon dekat kedai. Ni kan. Jadi sebab itu bagi saya yang penting kita punya jentera tempatan, dan saya yakin dengan persediaan kita selama ni. Saya tengok di sini pun persiapan kita punya jentera sangat baik. Jadi yang kita pentingkan ialah bagaimana jentera-jentera sekiranya ada yang dari luar dapat membantu menyokong gerak kerja jentera tempatan. Okey YB, berdasarkan pengalaman di Melaka YB, apa saranan YB untuk jentera-jentera di Sarawak berikutan kekalahan di Melaka? Saranan dan pandangan YB tentang jentera lah. Okey, kita kena fokus kepada isu-isu yang relevan dengan pengundi. Misalnya kalau saya secara sekali imbas, bagi saya antara 3 isu yang paling penting ialah isu-isu yang melibatkan periuk nasi ataupun ekonomi. Sekarang kita ada Menteri GPS yang jaga harga barang tetapi telah gagal. Kenaikan harga barang sangat ketara, yang tidak memberikan pilihan kepada rakyat. Ikan, ayam, telur, sayur, macam-macam lah naik harga barang. Kita tahu sebahagiannya ialah masalah global, tetapi kerajaan biasanya ada cara untuk menangani. Kita tengok macam mana pada zaman seorang Menteri Keadilan, Datuk Seri Saifuddin menjadi Menteri Kabinet HDP, bagaimana beliau menanganinya. Kita tahu juga isu-isu seperti kekurangan tanah, masalah harga rumah dan sebagainya juga sangat serius di Sarawak, khususnya di kawasan bandar-bandar. Sedangkan pendapatan rakyat Sarawak yang purata tidak tinggi mana, rendah berbanding di KL, tetapi harga rumah masih tinggi. Jadi itu menyebabkan tidak ada harapan untuk anak-anak muda. Dan kita kena fokus kepada isu-isu tersebut. Ketiga ialah soal MA63. MA63 ini pihak GPS memang kita kalau ikut mungkin pengundian sebelum pilihan raya, mereka akan ambil kredit, tetapi kita kena ingat tanpa sokongan daripada Pakatan Harapan, MA63 ini tidak boleh diluluskan. Maknanya dia punya pindaan yang nak dibuat itu tidak boleh berjaya. Itu pertama. Kalau kita nak main politik, kita tidak sokong. Tapi kita bukan berminat nak main politik. Kita lihat ini peluang untuk kita kembalikan apa yang dijanjikan sewaktu pembentukan Malaysia dahulu. Kedua, kita lihat bagaimana GPS ketika mereka berada di pihak pembangkang zaman Pakatan Harapan, mereka tidak mahu terlibat dalam pindaan perlembagaan untuk MA63. Sedangkan saya tidak pelik sangat kalau UMNO PAS, sebab mereka sangat-sangat mereka mungkin tidak faham sangat dengan sentimen Sarawak. Lebih-lebih lagi UMNO tidak ada bahagian di sini. Tetapi untuk GPS, sebuah parti lokal, mereka ada alasan mereka baik. Saya faham mereka ada alasan, tetapi itu sebenarnya satu perkembangan yang sangat positif bila PH nak pindah perlembagaan. Walaupun ada perbezaan-perbezaan kecil, kita lihat PH hari ini kita ada beberapa perbezaan dengan kerajaan, tetapi kita boleh bekerjasama secara strategik dalam beberapa hal. Jadi saya melihat tindakan mereka yang lepas itu ialah tindakan yang bersifat partisan dan telah menggagalkan usaha MA63 ini untuk direalisasikan dengan lebih cepat. Tapi kami akan ambil tindakan berbeza. Kita tidak akan meletakkan politik ataupun parti di depan. Kita akan meletakkan kepentingan rakyat. Jadi kita akan memberi sokongan kepada pindaan ini. Okey OB. Jadi soalan cepu mas ni mungkin jarang-jarang diutarakan mungkin kepada mana-mana
YB dari Semenanjung lah, YB. Apa pandangan YB kepada pihak pertama tadi kerajaan GPS yang dulu BN kemudian tukar kepada GPS, laungan slogan Ulun Melaya ni YB. Jadi Ulun Melaya ni seolah-olah dimain sebelum mereka menjadi kerajaan baru. Mereka sudah tumbang, kemudian perkataan Ulun Melaya tu YB. Dari sudut mana yang YB boleh beri pandangan? Faham tak YB ti ulun tu? Malaya faham. Ulun ni macam ni YB. Budak suruhan lah, budak suruhan Melaya. Okey, kita minta pandangan daripada YB lah. Mana mereka panggil kita Jadi ulun. Okey. Itu tak timbul sebab bagi saya kita ialah satu parti nasional, pelbagai kaum. Macam saya katakan tadi, dalam sejarah keadilan ini kita telah mendapat wakil rakyat, bukan sahaja wakil rakyat daripada Borneo tetapi juga wakil rakyat bukan Melayu pertama dalam PRN 2006 ketika Dominic Eng menjadi wakil rakyat Padungan. Keadilan Parti Pelbagai Kaum ditubuhkan 99, tapi hanya 2006 kita dapat wakil rakyat bukan Melayu yang pertama. Dan seterusnya kita bukan hanya dalam masyarakat. Itu tak pelik sebab macam DAP pun mereka dah lama berakar umbi di kalangan warga kota di negeri Sarawak. Tetapi selepas itu kita ada wakil-wakil daripada orang Ulu, dari orang Iban, dan kemudian dalam PRU ke-14 kita lakukan kejutan, Bidayuh dan sebagainya menang dalam PRU tersebut. Jadi apa yang saya nak tekankan, kita telah lihat bahawa parti kita telah berakar umbi di sini, dipimpin di sini. Dalam perlembagaan parti juga pimpinan Sabah Sarawak diberi keistimewaan yang tidak ada dalam parti lain. Jadi dan saya percaya walaupun sentimen seperti yang disebut tadi itu mudah untuk ataupun popular dan bersifat populis, tetapi sebenarnya lebih banyak perubahan dapat dilakukan, termasuk untuk memartabatkan kedudukan Sarawak boleh dibuat menerusi kerjasama Parti Nasional. Sebab siapa-siapa yang menjadi wakil rakyat di sini, kita ada misalnya yang hari ini masih lagi ahli parlimen Miri. Maknanya dia sebahagian daripada sebuah parti nasional besar yang mampu memberi impak di peringkat nasional, apa yang nak dituntut dan sebagainya. Jadi itu beza dengan hanya sebuah parti yang bersifat lokal. Maknanya kita boleh menasionalkan isu-isu Sarawak untuk melakukan perubahan yang tulen. Okey YB. Last YB. Soalan terakhir. Memandangkan YB kesentukan masa untuk nak pergi sembahyang Jumaat lagi. Ya, okey. Okey YB, beri kata-kata semangat sedikit untuk penyokong dan anggota PKR kita di Sarawak untuk menghadapi PRN 12 YB. Okey, terima kasih kepada teman-teman yang ada di Sarawak, tak kiralah daripada Limbang sampai ke Bau. Kita melihat Sarawak ini sebagai satu medan parti yang kita sudah berada lama, daripada awal penubuhan parti dalam keadaan susah, dan kita telah membina satu base yang sangat kuat. Jadi kita tahu keadaan pilihan raya negeri kali ini pun bukan mudah. Kita tahu SOP itu tidak membantu kita. Jadi kita kena memastikan penyokong-penyokong kita keluar beramai-ramai. Itu pengajaran daripada Melaka. Kita kena mobilize mereka, kita kena ada jentera tempatan yang cukup, walaupun akan disokong oleh jentera nasional. Tapi saya yakin sekiranya kita buat apa yang dirancang, kita letakkan kepentingan parti di depan, menggunakan kekuatan cabang dan ranting, kita akan dapat saksikan keputusan yang baik dalam pilihan raya negeri kali ini. Okey, terima kasih banyak-banyak YB kerana sudi bersama podcast Lawyer Sarawak. Jadi Bang Hip. Okey, Saudara Mahmud, kita rasa beruntung yang berhormat datang ke Sarawak. Kalau tak silap jelajah apa tu Mahmud? Ranting, jelajah ranting bermula daripada 25 hari bulan hingga 27 hari bulan. Bukan bermakna
perkara yang dijelajah ini untuk hari itu saja, Mahmud. Ya betul. Okey. Okey Bang Hib. Banyak soalan yang ditanya tapi banyak. masa masih ada. Banyak. Dengan harapan YB Nick boleh datang lagi lah di Sarawak. Okey. YB. InsyaAllah. Tapi tak pasti boleh datang sini lagi atau dalam masa terdekat. Saya mungkin akan ke tempat lain dahulu nak jelajah dun-dun yang kita tandingi. Okey. Tapi yang pastinya kita akan datang lagi secara berterusan ke negeri Sarawak sebelum dan selepas Pilihan Raya. Okey, boleh bantu jentera sekali insya-Allah. Betul saudara Mahmud. Okey, sekian daripada kami podcast Loya Sarawak. Saya Mahmud Dan saya Hapani bin Fadil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.